Okey, Assalamualaikum anak-anak yang cikgu kasihi sekalian. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat. Okey, hari ini, pagi ini, cikgu akan uh, maafkan cikgu. Cikgu akan menerangkan tentang bab 6, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okay, kalau di dalam bab sebelum ini, cikgu menerangkan bagaimana langkah-langkah pembentukan Malaysia. Hari ini, cikgu akan menerangkan pula tentang apakah cabaran-cabaran yang dihadapi selepas pembentukan Malaysia berlaku. Okay. Seperti kita semua sedia maklum, pembentukan Malaysia ini terdiri daripada gabungan Semenanjung, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Objektif pembelajaran. Sebelum kita memulakan pembelajaran, kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita di dalam bab ini. Okey, di dalam bab 6.1 dan 6.2 yang cikgu akan ajar pada hari ini, kita atau kamu sebagai seorang murid akan dapat mengetahui dan memahami cabaran yang dihadapi oleh negara selepas pembentukan Malaysia. Okey, dan seterusnya memahami faktor pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okey, ini objektifnya. Okey, 6.1 cabaran dalaman Malaysia. Okey, kita lihat. Yang pertama, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan Sabah meningkatkan jumlah ekspor negara. Okey. Yang kedua, pengeluaran ekonomi negara bertambah daripada getah dan biji timah kepada lada hitam, petroleum, minyak, kelapa sawit, kayu balak dan kokos. Okey, kalau sebelum ini pengeluaran negara hanya bertumpu kepada getah dan biji timah, yang mana ini merupakan hasil daripada Persekutuan Tanah Melayu, tetapi dengan kemasukan Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia, maka pengeluaran ekonomi bertambah kerana Sarawak dan Sabah mengeluarkan hasil lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan kokos. Dan macam kita boleh lihat sekarang ni, di Bintulu misalnya kita ada gas, kita ada minyak, kita ada kelapa sawit. Okey, itu yang kita boleh nampak. Dan cabarannya untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi di Sarawak. Okey. Seterusnya. A. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okay. Sarawak dan Sabah kaya dengan hasil bumi, tetapi rakyatnya masih mengamalkan pertanian sara diri. Okay, pertanian sara diri ni apa? Pertanian seperti bercucuk tanam, menanam sayur-sayuran, menternak binatang untuk keperluan sendiri. Okay. Dan hasil yang lebihan itu digunakan untuk dijual kepada masyarakat sekitar. Okay. Yang kedua, bagi melibatkan rakyat dengan aktiviti komersial, kerajaan telah yang pertama mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan kokos, membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Okay. Yang kedua pula, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Okey. Apa yang kita boleh lihat di sini? Okey. Saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Okay. Sarawak dan Sabah masih bergantung kepada sistem pengangkutan air, sungai, laut dan laut untuk perhubungan. Okay. Tugas utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutamanya kepada penduduk di kawasan pedalaman. Usaha menyeimbangkan pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan Malaysia. Okay. Sarawak dan Sabah dimasukkan di dalam rancangan Malaysia pertama.
Okey, dan ini merupakan antara cara yang digunakan untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan di Sabah dan Sarawak. Okey, memandangkan Sabah dan Sarawak ini merupakan sebuah negeri yang besar dibanding dengan negeri-negeri yang berada di Persekutuan Tanah Melayu di Semenanjung. Okey, jadi pelbagai cara telah dilaksanakan untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Okey. Memajukan sistem pendidikan pula. Bagaimana? Penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Kerana kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernacular Inggeris dan sekolah Cina di kawasan bandar. Masih ingat apa itu sekolah vernacular? Sekolah vernacular ini adalah sekolah hanya tertumpu kepada kaum-kaum tertentu sahaja. Macam contohnya kalau sekolah jenis kebangsaan Cina, di dalam tu hanya sekolah vernacular Cina, okey? Di dalam tu hanya masyarakat Cina sahaja. Sekolah vernacular Tamil, di dalam tu hanya masyarakat India sahaja. Dan buku-buku, silibus-silibus semua dibawa daripada negara mereka. Gurunya juga diimport daripada negara mereka untuk mengajar masyarakatnya. Okey, itu yang berlaku pada zaman British. Okey, usaha telah ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan terutamanya kepada kaum Bumiputera. Maka, untuk memajukan sistem pendidikan, pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, terutamanya penduduk Bumiputera. Okey. Cabaran politik di Sarawak. Okay. Berlaku ekoran krisis perlembagaan pada tahun 1966 apabila 21 orang ahli kaunsil tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak. Beliau dipecat oleh Gubernur pada tahun 1966 dan mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi pada September 1966 dan berjaya kembali menjadi Ketua Menteri tetapi mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Kesan krisis pula, berlaku ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. Yang kedua, darurat diisytiharkan di Sarawak pada September 1966 dan yang terakhir, Stephen Kalong diganti dengan Tawi Sli. Okey. Cabaran yang ketiga pula adalah cabaran perpaduan kaum. Okey. Kita lihat apa cabaran perpaduan kaum. Cabaran besarnya adalah usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Sebab penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum. Okay, kita ada kaum Melayu, kaum Cina, India, Melana, Biban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Burut, Bajau dan banyak lagi kaum yang terdapat di Malaysia. Bukan setakat di Malaysia, di Sarawak ini sahaja kita mempunyai pelbagai jenis etnik. Okey, itu yang kita boleh nampak. Okey, yang kedua sebab jarak yang jauh antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Kalau kita nak pergi ke Semenanjung, kita perlu menaiki kapal terbang. Kalau tak, memang tak boleh nak berakit. Okey, kalau kita nak pergi daripada Bintulu, nak pergi ke Sabah, kalau nak cepat, kita naik flight lah. Tapi ada jalan darat mengambil masa yang sangat panjang. Okey, mungkin kamu memerlukan masa kalau daripada Bintulu nak pergi ke Sabah lebih kurang 11 jam, 12 jam perjalanan menggunakan jalan darat. Jarak yang sangat jauh. Okey, sukar untuk memupuk semangat satu negara. Itu cabaran yang berlaku terhadap perpaduan kaum. Okey. Sekarang habis
bab 6.1 kita masuk pula kepada subtopik yang kedua 6.2 pemisahan Singapura. Mengapa ini berlaku? Okey. Faktor politik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Konflik antara pemimpin PAP dengan Perikatan. Kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut menuntut hak sama rata untuk semua kaum, menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Ini daripada aspek politik. Okey, yang pertama, Lee Kuan Yew tak puas hati dengan peranan Singapura yang terhad di dalam Malaysia. Yang kedua, konflik antara pemimpin PAP dengan Perikatan. Dan yang ketiga, kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata dengan semua kaum. Ini menyebabkan penduduk susah hati. Okey. Seterusnya, faktor ekonomi pula, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Okey. Seterusnya, mereka tidak puas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Dan yang terakhir, mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Ini yang menyebabkan Singapura tidak berpuas hati. Dan faktor masalah perkauman. Yang pertama, berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 menimbulkan ketegangan kaum. Berlaku ekoran usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum menjadi isu antara kaum. Okey. Dan seterusnya, pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okey, kalau kamu boleh lihat, terdapat kronologinya di sini. Bermula pada 29 Jun 1965, kegagalan rundingan Tunku Abdul Rahman dengan Lee Kuan Yew. Kemudian, pada 1 Julai pula, setelah rundingan tidak berjaya, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak Hussein bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan VT Sambadan untuk berbincang tentang pemisahan. Okey. Pada awal Ogos 1965 pula, Mesyuarat Khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Pada 7 Ogos, Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan Singapura untuk keluar daripada Malaysia. Dan yang terakhir, pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia. Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Okey, kalau sebelum ini kita tahu Malaysia itu terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Namun, apabila Singapura tidak berpuas hati, maka berlakulah rentetan-rentetan kronologi bagaimana pemisahan Singapura daripada Malaysia. Dan itu sahaja untuk tajuk kita pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, kamu boleh WhatsApp atau tanya di dalam grup. Okey, tanyakan kepada guru-guru kamu yang mengajar. Okey. Kepada pelajar-pelajar cikgu, boleh tanya kepada cikgu juga. Okey. Dan jangan lupa kamu boleh buat nota sendiri. Tak kisah kamu nak buat PowerPoint, kamu nak
salin daripada PowerPoint ke, atau kamu nak buat peta minda ke, atau kamu nak buat smart card ke. Okay, yang penting kamu ada buat nota berdasarkan buku teks kamu pun boleh. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kamu boleh melaksanakan tugasan kamu dengan baik. Okey, cikgu doakan semoga kamu semua sihat. Yang baik itu datang daripada daripada Allah, dan yang kurang itu datang daripada kelemahan cikgu sendiri. Okey, sekian daripada cikgu. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga SOP. Sebab tak lama lagi kita dah nak masuk sekolah kan. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.